ilaha illallah. Duk ngaji la ilaha illallah yang kita ni. Allah dek tu ni. Oh lama ngaji la ilaha illallah. Siri kedua. La ni orang pakai ke dia? Nafi. Ni manfi. Tu. Jadi tidak ada Tuhan. Tuhan mana kita nafi? Tuhan yang sebenar. Bagaimana sifat Tuhan yang sebenar? Yakni dua hukum ketuhanan tu. Istighna, istighna, gitu dah. Istighnahu an kulli ma siwa. Pegang. Ya, istighnahu an kulli ma siwa. Gitu. Pasal ada sudah tu. Yang keduanya iftiqar kulli ma siwahu ilaihi ilallah. Gitu. Jadi ni orang panggil dia ni hukum ketuhanan. Bila sebut kata Tuhan ni, dia kena melengkapi di dia tu dua hukum. Dia tak berhajat kepada selain daripada dia. Ni yang panggil istighna. Dan selain daripada dia semua tak boleh panggil dia. Orang panggil iftiqar kulli ma siwahu ilaihi. Jadi sifat 20 tadi kalau kita mengaji wujud kidam bakar tu. Wujud kidam. Bakar. Mukha. Lafa tuhu lil hawa dithi. Qiyamuhu. Ta'ala bi nafsihi. Lepas tu wahdaniyah. Qudrah, panjanglah. Qudrah. Sudah. Irada. Ilmu. Hayat. Sama. Basar. Kalam. Kalam gitu. Kaunuhu. Qadiran. Kaunuhu muridan. Kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu sami'an. Sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu dia lagi hayyan. Betul tak? Kata dah okey lah kau dah. Kaunuhu hayyan. Betul tak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Jadi apa lagi? Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Kaunuhu aliman. Jadi 20 ni. Sifat 20 dia panggil. Sifat 20. Bila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan, reti selalu makna Tuhan ni tak berajak apa-apa, moga lain pada dia, tak boleh lepas dengan dia. Kenapa dia tak berajak apa-apa? Dia tidak berhajat kepada selain daripada dia. Pertama kerana masuk wujud. Wujud masuk. Nyung, sambung gitu. Nyung masuk gitu. Dia mesti ada. Reti kata dia tak berajak apa, mesti dia kena ada. Dia tak berajak ke berapa, mesti dia sedia. Karena kalau dia tu orang panggil tak sedia, mana baru. Bila baru dia berhajat kepada zat yang lain menciptakan dia. Itu. Sebut kata dia istighna, mesti dia kekal. Kalau dia tu binasa, bermakna dia berhajat kepada fa'il yang membinasakan dia. Sebut kata orang panggil dia tak berhajat ke berapa, masuk mukhalafah. Tak serupa dengan akan segala benda baru. Kalau dia serupa akan segala benda baru ni benda yang dijadi, benda yang dicipta, maka dia tu orang panggil berhajat kepada Pak yang menjadikan dia je lah. Dia tengok lembu tu yang serupa lembu lah. Kubah, ayam, itik. Kubah, ayam, itik, lembu ni berhajat kepada menjadi. Maka Tuhan ni tak berhajat pada menjadi, tak berhajat, terlepas. Maka masuk mukhalafah dalam istighna, masuk pula. Masuk buat macam dah ada masuk ni. 1, 2, 3, 4. Tuhan ni tak berajak ke apa-apa. Istighnahu an kulli ma siwa. Tak berajak kepada selain daripada dia. Makna mukhalafah ke dia dah. Tak berajak pada zat. Itu ni.
Karena dia tu zat. Masuk so makna. Dan makna yang kedua qiyamu ta'ala bi nafsi, la yahtaju ilal fa'il, tak berajak kepada muji, kepada fa'il. Maka masuk juga dua-dua makna qiyamu ta'ala bi nafsi di dalam istighnahu an kulli ma siwa, terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Masuk ni. Lepas tu kalau dia tu orang panggil pekak, maka dia berhajat kepada doktor untuk menghilangkan pekak dia. Dia berhajat kepada benda yang lain untuk menghilangkan penyakit pekak dia. Kata dia tu istighna. Kalau gitu mesti dia tu sama. Masuk sama so. Dia tak berhajat ke apa-apa, tiba-tiba kalau dia tu buta, mesti dia berhajat kepada orang yang menghilangkan penyakit buta dia. Kalau itu dia basah. Masuk Masuk tak? Masuk dah tu. Masuk mana ni? Masuk dalam perut pedal kita. Faham tak? Masuk dalam hati kita. Masuk gitu. Tikam tu dia panggil automatik, seru masuk secara automatik. Faham tak? Kau kata dia istighnahu an kulli ma siwa, tak berajak kepada benda yang selain daripada dia. Tuhan ni istighnahu an kulli ma siwa, tak berajak kepada selain daripada dia. Tiba-tiba dia bisu. Kalau dia bisu, dia berhajat kepada benda lain menghilangkan penyakit bisu dia. Dia boleh kecek, dia boleh berkata. Maka kalau gitu dia pun masuklah dalam istighna tu, mesti dia bersifat dengan kalam. Bila ada hak ni, baru kita kata dia tu istighna wa an kulli ma siwahu. Begitu. Berapa dah ni? 1 2 3 4 5. Ni saya masuk dia ni. Ni 7 8. Masuk juga ni. Mana? Kaunuhu mutakalliman 8 9. Kaunuhu sami'an 10. Kaunuhu basira 11. Maka 11 sifat daripada 20 sifat ni masuk dalam istighna. Masuk ni daripada 20 tu 11 sifat mau masuk dalam istighna. Masuk dalam kita kata Tuhan tu tak berajak ke berapa. Masuk dalam firman Allah wallahu huwal ghani. Tu masuk dalam firman Allah Ta'ala wallahu huwal ghani, wallahu huwal ghaniyul hamid. Tak kira masuk dalam perkataan dalam firman Allah Ta'ala wallahu huwal ghani, 11 sifat daripada 20 lekat dalam tu. Lekat mana? Masuk dalam hati kita. Lekatlah hati, yang dekat ayat kita aja kan. Jangan lekat di waibok, lekat dalam perut kita. Lekat dalam hati kita, pacok situ. Sebelah ada baki lagi berapa sifat? Ada 9. 9 ni masuk dalam iftiqah. Dah apa makna Tuhan lagi? Hukum ketuhanan. Kita nak kata satu zat tu, satu benda tu Tuhan, benda lain hak dia tak berajak tadi tu, semua tak boleh satu zarah pun terlepas daripada dia. Semua iftiqaru kulli ma siwahu ilaih, berhajat tiap-tiap barang yang lain kepadanya, kepada Allah. Semua benda lain tu tak boleh lepas dengan Allah, berhajat ke Tuhan belaka. Bapa yang kita kata semua benda lain tu tak boleh lepas dengan Tuhan, berhajat dengan Tuhan, mestilah dia tu satu. Masuk pula ni. Ni kalau kita raih kau ni masuk kau iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Senang tu. Ni cowboy dia panggil dia ni. Masuk. Kalau Allah Ta'ala tu bukan bermakna berbila dua. Nescaya bukan semua orang tu berhajat ke dia. Allah ni tak tunai-tunai doa, minta dengan Tuhan J pula dia ni, Tuhan B pula. Bermakna ada makhluk lepas daripada dia. Dah kata dia tu benda lain semua tak boleh lepas dengan dia, mesti dia macam kita tak boleh dengan datuk ni, boleh dengan datuk tu. Masa kopi datuk ni kedekut gini dengan datuk ni pula. Ni makna benda lain terlepas daripada dia. Tuhan ni benda lain semua tak lepas dengan dia. Pokok mana pun kena dengan dia seorang. Bermakna kena dia wahdaniyah, kena dia Kalau Tuhan ni banyak, bermakna makhluk ni bukan semua tak boleh lepas dengan dia. Bahkan banyak hak lepas daripada dia. Lihat ni. Sebab tu raja bukan Tuhan, sultan bukan Tuhan. Rakyat hak di Amerika tu bukan berhajat kepada Sultan Selangor. Tak berhajat, mungkin dia bukan rakyat Sultan Selangor, lepas dia daripada Sultan Selangor. Maka Sultan Selangor tu bukan Tuhan, orang. Lihat ni. Betul tak? Rakyat di Malaysia ada hajat ke tak dengan Presiden Amerika Donald Duck? Ada tak? Tak ada. Ada Donald Duck, Presiden Amerika. Jadi rakyat Malaysia tak ada hajat apa?
lepas rakyat Malaysia, makhluk hok nama rakyat Malaysia ni lepas daripada berhajat dengan Presiden Donald Duck. Lepas. Jadi kalau Tuhan tu super presiden, super sultan ada 2, 3, 4, 5 neko, maknanya makhluk ni lepas daripada Tuhan banyak. Puas dengan Tuhan hok telinga tajam, nak dengan Tuhan telinga tupu pula. Ni jadi pening. Jadi bila sebut kata Tuhan ni kena reti selaginya masiwahu tu, kullu masiwahu tu semua iftiqar baka kepada dia seorang. Maka bermakna dia kenal wahdaniyah. Boleh weh benda lain semua berhajat ke dia kalau dia tu lemah. Style kedai kopi ni nanti ni. Boleh weh. Kalau dia seorang tapi lemah. Benda lain berhajat tak ke dia? Orang lemah. Tak berhajat. Mesti hodoh benda lain tak boleh lepas dengan dia seorang, bermakna dia tu kudrat, ada sifat kudrat. Dia boleh buat segala benda. Dia ada sifat berkuasa. Pak kudrat boleh tak weh? Kalau dia kudrat tapi buat dengan tak tahu gapo dia. Tentu dah bila kudrat iradat kaliah, dia buat gapo hak dia tentu, dia tak buat apa yang dia tak tentu. Setiap apa yang dibuat oleh Allah Taala sekarang ni baru, buat tu baru, tanjizi hadis. Itu semua apa yang telah ditaksis, ditentu oleh iradat Allah azali lagi. Suluhi qadim. Ta'alluq suluhi qadim iradat Allah tentu baik buruk makhluk ni. Maka Allah Taala tentu tu qadim, buat tu baru. Bermakna masuk juga dalam iftiqaru kulli ma siwahu ilaih qudrat iradat. Orang bodoh, orang berajak dak dia orang bodoh. Berajak dak orang bodoh. Rasa nak jemput Pak Mat, unggah sapuh, mari daurah kita telah awam sekali. Boleh? Boleh tak? Kalau tak ngaji lah, ni tak ngaji bukan nak merendahkan pekerjaan tu dah. Na'udzubillah min zalik, bukan nak merendahkan pekerjaan sapuh-sapuh ke apa dak, bukan. Tapi nak rayaknya kalau dia tidak ada ilmu, boleh ngajar? Tak boleh. Nak jemput piu Faiz bedah itu apa operate jantung, boleh tak? Mati terus anak orang. Bukannya aku ada ilmu. Pagi nak bedah jantung orang, nak semulai tekuk orang lagu mana, nak buai waya-waya tahi gapo le perut lekat jadi stroke ke gapo tu. Tiba-tiba kita pergi hajat dengan orang jahil. Bodohlah kita. Kata tiap-tiap benda lain tu semua tak boleh lepas dengan dia. Tahu kalau gitu dia tu mesti ilmu. Masuk pula ilmu dalam kita kata iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Karena kalau dia jahil Tuhan ni, tak ada hajat lah. Tak ada satu hospital pun telefon Kambur lagi saat sekarang untuk operate orang. Ada lagi? Tak ada lagi. Kenapa? Kerana orang di hospital tahu bahawasanya aku bukannya doktor. Kalau ada juga hospital telefon, Assalamualaikum Piu Faiz, minta tolong mari ni, angka kita ada orang nak kena operate ni, sakit jantung berat ni, bermakna hospital gila. Dia berajak pada orang jahil, hok tak ngaji bahagian kedoktoran, bahagian operate jantung orang, bahagian belah dada orang ke apa. Tak ada orang berajak pada orang jahil. Dah kata semua benda berajak kepada dia belaka, tentulah dia ilmu. Gitu. Dia ada sifat ilmu. Apa dah ni? Kenapa ustaz? Apa ni? Maksud ilmu. Dua kali dia tu dekat segala makam. Datuk seperti bentar setia, Datuk Muhammad Mekano. Duk mana dulu beku mati. Ada lagi yang berajak dia? Tak berajak dah. Saya kena kopi ni. Tak berajak dah. Masya-Allah dia kata kalau demo kan, kalau demo nak buat video kamu demo jangan minta lain minta dengan tuan orang kaya, Datuk Perdana Kaya bentar setia Tan Sri Datuk Seri Panjang nama dia. Boleh nama boleh ada ke gitu mana tu Datuk mu kata baik nak kaya kakak banyak tu tapi mati ada kita diajak dia tak ada dah kata benda lain semua tak lepas ke dia, semua berhajat kepada dia, maka tentulah masa hayat dia itu kalau dia mati nak ajak wan. Berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5 5 dah masuk. Berapa lagi sifat tak masuk? Kalau itu automatik bila dah masuk kudrat iradat ilmu hayat, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayat, masuk lagi. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 7 kan? Mana ni? 9,
So, 2, 3, 4, 5. Betul tak ni? So, 2, 3, 4, 5. Ni. Betul tak ni? 7. Betul tak? Dapat 9. Betul tak? 9. Aku bila tak? Jadi 9 sifat daripada 20 tu. Ini. 9 sifat gitu. Daripada 20 tu, 9 sifat masuk dalam kata iftiqar. Maka bila kita kata la ilaha, tidak ada Tuhan yang sebenar. Tuhan sebenar kita tidak makna apa? Istighnahu an kulli ma siwahu wa iftiqar kulli ma siwahu. Tidak ada zat yang tak berajak apa-apa, mudalan semua tak ada depan dia. Apa kita kata gitu tu? Kerana reti ni terheret sekali termasuk sifat ni pak dalam istilah, pak dalam istilah. La ilaha masuk di ilaha tu sifat 20 dah tu. Masuk ke pintu mana biar betul tu. Ada ni 20 tu dah ambil masuk pintu Selawang je. Bila air yang kedua pintu jantai so pintu tina so. Bawa bila air enggak masuk api jangan tina kau dulu kan. Ni pintu jantai, ni pintu tina. Masuk ke jantai tu pintu jantai, masuk ke tina ke pintu tina. Kau 20 ni sifat ni masuk ke 2 pintu. Masuk ke pintu istilah, masuk ke pintu iftiqar. Masuk ke jalan mana? Masuk ke jalan tiket tubuh leher hati tertanam di dalam hati. Alamak ngaji damai. La ilaha. Apa tu? Kalau masuk istilah iftiqar, masuk dah. Bila kita sebut la ilaha illallah, hayat tidak. Apa kita ngaji kan? Kalau dia gitu. Jadi bukan masuk lafaz, masuk makna. Itu nama tu. Masuk ni bukan masuk lafaz, tetapi masuk makna. Bila masuk makna tak perlu orang panggil ngati lama. Kamu la ilaha. Apa tu? Kau masuk dulu kita bapa dari istilah, kau masuk wahdaniyah, qudrat iradah itu dalam iftiqar. La ilaha tu tak illallah lagi. Jadi masuk tu masuk makna. Kita reti makna, masuk makna sifat ni dalam 2 hukum ketuhanan ni. Bila semua kata la ilaha, tidak ada Tuhan sebenar, reti saja Tuhan sebenar ni 2 hukum, sifat-sifat 20 ni masuk ke 2 pintu lagi. Tak ada apa sifat gitu berhukum dengan ketuhanan ini. Illallah, melainkan Allah saja. Yang Tuhan sebenar. Kok ni? Kok lagu? Kok hukum ketuhanan dia lagu? Apa tak? Illallah, mereka Allah saja. Kok lagu? Jadi Allah ni ialah Tuhan kok kita tak nafi sejak daripada awal lagi. Kerana apa? Karenanya illa. Illa. Jadi ni mustasna. Mustasna. Mustasna minhu. Yang dikecualikan daripada ni. Tu Allah ni kita tak nafi. Lamakan la ilaha, tak ada Tuhan, semua tinggal Allah pun ada. Kafir kata ada. Illallah. Mereka Allah ada, berada yang benar. Dah. Ini kata kata kita paling dengar mana? Islam sekejap, kafir sebentar. Kafir sebentar, Islam sekejap. Kafir sebentar, ingat dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa tu? La ilaha, tak ada Tuhan, tak ada sungguh. Ingat Allah tak ada. Lepas tu illallah, Allah ada dalam Quran. Jadi ilaha ni kalau dia kata tak ada Tuhan semua itu tak ada belakang. Yang Allah pun ada, kufur sebentar. Illallah, mereka Allah Tuhan yang ada. Islam balik dah. Maka kalau dia mengatik itu, Islam kafir. Bahaya tu. Memang itu. Salah kau la ilaha, mati gerak situ. Mereka mau cabut nyawa. Sudahlah makna dia. Jadi makna la ilaha illallah ni kalau kita hurai panjanglah. Nak nafi gapo boleh ke tak kita nafi Tuhan tak sebenar, apa tak boleh nafi Tuhan tak sebenar, kerana illa sini ni illa muttasil. Illa muttasil. Bukan illa munqati', bukan illa munqati'.
Zaman mutasil munqati' ni to be continue lah, panjang pula jadi. Jadi apa nama ni hak kita nak dapatnya pada hari ni, kita duk nafi la ilaha tu. Hak ni hak kita duk ngaji tadi nak masuk dalam tu belaka tu. Makna ketuhanan. Dua makna ketuhanan, dia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dan tiap-tiap barang yang lainnya semua tak boleh lepas dengan dia. Dan masuklah orang panggil sifat-sifat 20 tadi ke pintu hukum ketuhanan tersebut. 11 masuk ke dalam pintu istirna, dan 9 masuk ke dalam pintu iftiqaru kulli ma siwahu ilaih. Maka tidak ada hak bersifat begitu sekali melainkan Allah saja. Nah,